Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Islam tahun 6. Hari ini kita akan belajar bidang hadis hindari rasuah. Pernahkah kamu lihat logo ini? Ya, SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dengan cogan kata rasuah dihina, maruah dibina. Jika kamu lihat di portal atau laman web SPRM, pelbagai berita mengenai rasuah melibatkan ahli politik, penjawat awam, syarikat, orang perseorangan dan sebagainya. Rasulullah meninggalkan kita dua perkara, iaitu Al-Quran dan hadis sebagai pegangan hidup. Hari ini kita akan belajar hadis hindari rasuah. Mari bersama Ustazah kita baca hadis ini. An Abdullah bin Amru qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Kita ulang. An Abdullah bin Amru qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rawahu Tirmizi. Maksudnya, daripada Abdullah bin Amru telah berkata, Rasulullah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Saya ulang, maksudnya daripada Abdullah bin Amru telah berkata, Rasulullah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Kamu lihat perkataan la'ana. La'ana ni bermaksud melaknat. Rasulullah melaknat. Ar-rashi, pemberi rasuah. Wal murtasi, iaitu penerima rasuah. Apakah yang dimaksudkan dengan rasuah? Rasuah ialah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Sebagai contoh, seorang pekerja, dia memberi sejumlah wang kepada majikan dia untuk segera dinaikkan pangkat. Sedangkan pangkat itu untuk orang lain. Tetapi dengan rasuah tersebut, dia hendak pangkat itu diberikan kepada dia. Rasuah. Mengapa berlakunya rasuah? Pertama, iman yang lemah. Tidak takut dengan azab Allah, mendahulukan kehendak diri. Yang kedua, kelemahan diri sendiri, gagal mengawal kehendak diri, tiada ilmu dan kesedaran tentang dosa dan bahaya rasuah. Seterusnya, bersifat tamak untuk mendapatkan sesuatu. Mahu segera hidup mewah dan ingin mendapat jawatan dengan mudah. Kesan rasuah. Hidup kaya raya atau mewah? Mungkin ya atau tidak. Kesan rasuah yang pertama ialah boleh menjatuhkan maruah diri. Mungkin kita kaya tetapi maruah diri kita dipandang hina. Yang kedua, menimbulkan pemusuhan. Yang ketiga, mengabaikan sifat amanah dan tanggungjawab. Yang keempat, mendapat kemurkaan Allah. Hidup tidak diberkati Allah. Tanda-tanda kita dimurkai dan hidup kita tidak diberkati Allah ialah hidup kita sentiasa gelisah, tidak tenang. Walaupun ada duit yang banyak, tetapi hati kita tidak tenteram. Seterusnya, kestabilan sesuatu organisasi akan tergugat. Katakan tidak pada rasuah. Kebaikan menjauhi rasuah. Pertama, masyarakat hidup bersatu padu. Yang kedua, organisasi akan stabil. Yang ketiga, ekonomi, politik dan sosial sesebuah negara dapat dikukuhkan. Yang keempat, jauh daripada kemurkaan Allah. Daripada hadis yang kita belajar tadi, kita ambillah pengajaran.
Jadikan iktibar. Yang pertama, kita hendaklah menjauhi rasuah. Yang kedua, orang yang terlibat dengan rasuah akan mendapat laknat Allah. Yang ketiga, sesebuah negara akan mundur dan kucar-kacir akibat rasuah. Seterusnya yang keempat, hendaklah amanah dan bertanggungjawab. Selamat belajar. Syukran jazilan.